saya akan bawa satu perkara yang mungkin akan tersentuh hati anda. Sekarang bila kita lihat sistem pengurusan, apa yang disebut sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita, dan sekarang negara kita diperintah berasaskan kepada politik kepartian. Benar atau tidak? Anda memang tak boleh nafikan. Jadi dalam isu ini anda anggap dia sebagai baru, anda anggap dia sebagai dimunculkan, anda anggap dia sebagai tak pernah wujud pada zaman Nabi dan sahabat. Dan dalam konteks demokrasi dalam negara kita pada hari ini, hampir sebahagian besar peratusan kita dapat menerimanya tanpa ada bantahan, tanpa ada komen dan sebagainya. Hakikatnya, adakah sistem berteraskan politik kepartian pernah wujud pada zaman Nabi, zaman sahabat atau tidak? Ini tanyaan yang ikhlas. Zaman Nabi ada parti politik kepartian atau tidak? Tak pernah wujud sama sekali. Zaman sahabat tak pernah wujud sama sekali. Adakah dengan tak wujudnya dia juga boleh saya katakan sebagai bid'ah baru yang dimunculkan dalam sistem pengurusan dunia Islam? Anda terima atau tak terima, anda setuju atau tak setuju dengan kenyataan ini? Saya tanya ni, anda setuju atau tidak? Itu hakikat yang tak dapat anda tolak lagi. Sistem ini tak pernah wujud pada zaman Rasulullah. Sistem ini juga tak pernah wujud zaman sahabat. Kenapa isu yang hanya sebahagian orang yang memasukinya merujuk kepada tariqah? Tak semua orang Islam masuk tarikah, mungkin kesebahagian kecil, mungkin separuh, ada yang tak masuk. Tapi seolah-olah dalam konteks kita di Malaysia, rata-rata kita keluar mengundi. Dengan kata lain, kita merujuk kepada parti tertentu, ada setengah orang parti ni, ada setengah orang parti ni, tanpa terkecuali. Mungkin nak cari bilangan mereka yang tak keluar mengundi cukup tipis. Tetapi hakikatnya, walaupun ini bid'ah yang baru muncul, kenapa anda tak pernah bising? Kenapa anda tak pernah banyak cakap pun isu ni? Isu ni hampir keseluruhan besar peratusan orang terlibat. Ni mungkin separuh saja jadi ahli tarikat, tapi sebahagian besar yang jadi ahli parti. Bagaimana anda terlupa bab ini dan anda rasa senang selesa nak memainkan isu-isu tentang bab ini? Anda perasan ke tak perasan sebenarnya? Anda perasan ke tak perasan selama ni? Baik. Dalam isu art of con adalah seni yang berprestasi tinggi, seni licik, seni menipu yang dimainkan oleh sistem Dajjal. Pernah hadis-hadis Rasulullah menyebut Dajjal akan datang kepada kamu pada suatu hari nanti dengan mendakwa dan mengaku dirinya sebagai Nabi. Tetapi ingatlah, tidak ada lagi Nabi selepas aku. Selepas itu Dajjal akan naik, upgrade sikit dakwaan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Tetapi yakinlah kamu bahawa Tuhan tidak akan dapat kamu lihat kecuali selepas kamu meninggal atau mati. Dan Dajjal itu cacat matanya, dan Tuhan kamu itu tidak pernah ada kecacatan, ada kelemahan, dan berbetulan dengan perkara yang baru. Dan di dahinya ada tertulis perkataan kafir yang mampu dibaca oleh mereka-mereka yang beriman dari kalangan yang pandai membaca ataupun buta huruf. Ini adalah perlambangan awal tentang Dajjal. Dan salah satu senjata yang paling elit yang dimainkan dalam sistem art of con ini ialah sistem demokrasi. Sistem ini adalah sistem dalam acuan Dajjal. Sistem ini adalah dalam sistem acuan kafir. Dan hari ini mereka menghukum anda dengan Benedict Order ini, divide and rule. Anda dipecah dan diperintahkan. Hari ini kalau kita lihat, anda masih boleh bersatu di dalam masjid di belakang seorang pemimpin yang dinamakan iman dalam apa jua parti yang anda wakili. Mungkin ada warna sekalian, ini warna ini warna ini, tapi anda masih lagi sanggup bersatu, sanggup bersama untuk duduk dalam satu saf.
sanggup bersama untuk duduk dalam satu barisan di belakang seorang pemimpin dan ketua, yaitu imam. Baki lagi selepas anda menyaut selipar-selipar kasut anda, anda sudah jadi orang lain dengan orang lain. Anda sudah jadi tidak kenal mengenali antara yang berada di sebelah saf anda tadi. Anda jadi begitu sinis dengan orang yang berada di belakang saf anda. Anda jadi bermusuh dengan orang yang berada di depan saf anda selepas anda keluar masjid. Saya nak sebut fenomena atau suasana ini berlaku atau tidak hakikatnya. Ini hakikat yang tak dapat dielakkan berlaku. Kenapa di dalam ini anda boleh bersatu? Kenapa di dalam ini anda boleh duduk satu saf, tetapi di luar kita berpecah belah? Antara yang awal sistem ini wujud, inilah digunakan untuk memecah belahkan anda. Walaupun kita semua mengaku kumpulan ni pun Islam, yang ini pun Islam, yang itu pun Islam. Kenapa Islam kita dipecahkan dan dikategorikan kepada tiga puak? Kenapa Islam kita dinafinasikan dalam tiga kumpulan? Kenapa Islam kita difahamkan dalam bentuk tiga acuan? Hakikatnya Allah tetap memanggil kita setiap hari, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Tak kira siapa dia, tua atau muda, cerah atau gelap, gemuk atau kurus, pendek atau tinggi, kaya atau miskin, semua dipanggil kepada udkhulu fis silmi kafah. Tetapi hakikatnya kita sudah dipecahkan dengan sentimen-sentimen yang berbaur politik. Ini sudah lama berlaku, tetapi kenapa bid'ah ini anda tak perasan langsung, dan anda lebih suka memainkan bid'ah yang kecil dan remeh seumpama aliran tarikat? Baik, bila kita mendapat kemerdekaan, kita dianggap sebagai manusia yang berkebebasan mutlak, boleh memerintah negara dan tempat kita sendiri mengikut acuan kita kononnya. Tetapi mereka membekalkan kepada kita sebiji bola. Bola inilah yang dinamakan sistem demokrasi. Bila ada bola, mesti nak main bola, dan gelanggang dan stadium anda tak lain tak bukan tanah air kita sendiri. Di bumi inilah kita akan bermain dengan sistem ini. Bola dah ada, sistem demokrasi, gelanggang dah ada, negara kita. Bila ada gelanggang, mesti ada puak A, mesti ada tim B yang tak akan berhenti berlawan, sama ada menang atau kalah, yang tak akan pernah berhenti berlawan sama ada betul atau salah, yang tak pernah berhenti berlawan sama ada benar atau tak benar. Tetapi hakikatnya kemenangan pasukan mana-mana pun dalam istilah bola sepak adalah dikira berdasarkan jumlah gol. Jumlah gol itu jumlah undi. Siapa yang banyak dia memerintah, gol yang banyak dia menang. Corak permainan, penipuan dalam permainan tak diambil kira. Siapa yang 3 menang, siapa yang 1 kalah, siapa yang 1 menang, siapa yang 0 kalah. Mungkin pemain merasuah pengadil, mungkin pemain merasuah referee, mungkin pengurus merasuah linesman. Tetapi apapun kemenangan yang berada di scoreboard itu, siapa jumlah lebih banyak, siapa gol lebih banyak, dia menang. Walaupun anda kata referee berat sebelah, linesman makam suap, penjaga gol kena suap, tapi hakikatnya semua itu hak kita nak dengar 3-0, hak kita nak dengar 4-1. Siapa menang? Siapa menang? Dialah dapat pingat, dialah dapat piala. Tak faham lagi kah kiasan ni? Mudah dah tu saya bagi. Tapi hakikatnya siapa pun yang menang, pertempuran ini akan berhenti atau berterusan sampai bila-bila? Akan berhenti ke berterusan sampai bila-bila, saya tanya? Pertempuran ini tak akan berhenti. Selagi mana ada baik dan benar, selagi mana ada betul dan salah, pertempuran ini tak akan pernah berhenti.
Jadi bila sistem ini dibuat, pastinya akan berlaku beberapa kekurangan dan kelemahan, akan berlaku ketidakadilan, akan berlaku berat sebelah, akan berlaku memandang sebelah apa? Sebelah mata saja. Yang ini tidak diendahkan, yang ini tidak berapa dipedulikan, yang ini kita kurangkan mendengar suara-suara mereka. Anda masih tak faham dengan sistem ini? Dan Dajjal akan datang kepada kamu dengan membawa syurga-syurganya. Benar? Siapa yang sokong kami, negara akan makin bertambah maju. Sesiapa yang pilih kami, kami akan memberikan segala kemudahan-kemudahan. Kami akan buat itu, kami akan buat ini dan sebagainya. Siapa yang pilih di sana akan menderita. Negara kita akan bankrupt, negara kita akan muflis. Anda tak nampak lagi sistem ini. Carilah kiasan dan simbolik menerusi hadis-hadis Rasulullah sebelum dimunculkan kepada anda Dajjal yang sebenar. Hakikatnya, kenapa saya kaitkan ini pada malam ini? Kadang-kadang fikiran kita, mentaliti kita senang menangkap perkara-perkara yang kecil dan mudah difahami oleh kita, tetapi kita tersasar, terlupa, tak terperasan dengan perkara yang lebih besar lagi. Sepatutnya ini yang anda bahaskan, ini yang anda isukan, ini yang anda viralkan. Tetapi hak ni juga macam tak ada kerja. Baik, sekarang bila Dajjal keluar, dia berteraskan sistem teknologi fikir. Dan satu lagi lawan dia ialah teknologi zikir. Ini hakikat yang tak mampu anda nak elak lagi. Dajjal akan bawa teknologi dia berteraskan teknologi fikir. Dia akan secara peratusan yang besar akan menghentam hukumulus otak, minda dan fikiran anda. Setiap sesuatu yang selama ini baik, mungkin di masa sekarang akan menjadi jahat di mata anda. Mungkin dulu dianggap terkutuk, dibenci dalam masyarakat, hari ini mungkin dianggap perkara mainan dan perkara biasa dalam masyarakat. Kalau dahulu orang yang jujur dipercayai, tetapi sekarang orang yang jujur dikhianati, orang yang pendusta itu dipercayai, orang yang amanah ditolak ke tepi, orang yang tidak amanah disanjung tinggi. Ini akan ditunjukkan menerusi hadis-hadis Rasulullah. Jadi baki kepada perkara itu, tidak ada satu teknologi pun yang mampu menggegarkan dan menghentam Dajjal kecuali dengan teknologi zikir. Tetapi hakikatnya sekarang, siapakah yang dianggap sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah? Kumpulan mana yang paling benci kepada orang yang berzikir? Kumpulan mana yang selalu menghalang orang-orang daripada berzikir? Dan kemuncaknya, di manakah zakirin yang secara diam tetap teguh berzikir kepada Allah? Ini sebenarnya adalah rahsia-rahsia yang perlu disimpan dan dirahsiakan. Kerana bila sampai kepada pengetahuan orang yang tak sampai kepada ilmu ini akan dipermain-mainkan dan dipersenda-sendakan. Sekarang dahulu kumpulan tarikat dan zikir bergerak dalam keadaan yang tertutup, di luar daripada pengetahuan umum, di luar daripada pengetahuan orang-orang awam, kerana bimbang timbulnya fitnah-fitnah bagi mereka yang tak memahami. Tetapi hari ini, kenapa perubahan mendadak muncul? Majlis-majlis zikir dibuat secara terbuka dan besar-besaran, kasidah di mana-mana, majlis-majlis ilmu di mana-mana, masjid-majlis memperingati Allah di mana-mana, sudah bertukar rupa dan bentuk. Kerana ini adalah kemuncak kepada perlawanan dan pertentangan dengan sistem yang sudah lama memerangkap kita. Anda harus sedar atau tidak sedar, kenapa isu ini dipermainkan dan kenapa dia begitu dibenci. Hanya dengan alasan tak pernah wujud zaman Rasulullah, maksudnya anda masih tak memahami sirah dengan cukup baik.
di zaman Rasulullah ada tarikat atau tidak, itu persoalan yang kedua. Tetapi hakikat penyebaran ilmu yang pernah sampai kepada para sahabat masih tetap tertakluk dalam 3 konteks dan 3 kategori ini. Pertama, risalah-risalah, wahyu-wahyu dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah sunyi daripada apa yang disebut sebagai akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai ilmu tauhid. Dan dakwah Rasulullah juga tak pernah sunyi daripada apa yang disebut sebagai hukum hakam dalam agama. Inilah yang disebut sebagai syariat. Dan dakwah Rasulullah juga tak pernah sunyi daripada perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan, adab-adab, tunjuk ajar Rasulullah dalam bentuk diri Rasulullah. Inilah yang dinamakan adab dan etika dalam agama. Inilah yang disebut sebagai akhlak Rasulullah. Inilah yang dinamakan tasawuf. Jadi tauhid, jadi syariat, jadi tasawuf tetap seiring berjalan.